Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurul Syatilah dan 15 minit MMTV edisi 27 Februari 2023. Penambahbaikan terhadap gaji penjawat awam dilihat tidak sesuai dilaksanakan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan kini menanggung hutang 1.5 trilion ringgit, malah defisit fiskal negara pula pada kedudukan 5.6%. Sehubungan itu, kerajaan berkemungkinan menanggung defisit fiskal sehingga 6.5% jika kadar gaji tersebut ditambah baik. Anwar yang juga Menteri Kewangan memberitahu senario berkenaan dibimbangi turut menjejaskan keyakinan negara luar untuk membuat pelaburan di Malaysia. Beliau yang ditemui selepas menyampaikan ucap tama pada Forum Antarabangsa mengenai Islam dan Islamofobia hari ini, turut meminta penjawat awam untuk bersabar dan memberi peluang kepada kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara sebelum isu berkenaan ditangani. QPAC sebelum ini meluahkan kekecewaan kerana Belanjawan 2023 yang dibentangkan Anwar Jumaat lalu dilihat tidak mampu menyelesaikan tekanan masalah kos sara hidup yang dihadapi penjawat awam. Dalam perkembangan berbeza, dua syarikat pelaburan Abu Dhabi iaitu International Petroleum Investment Company dan Abar Investment PJS bersetuju untuk membayar $1.8 bilion AS atau 8.6 bilion ringgit kepada Menteri Kewangan diperbadankan MKD dan One Malaysian Development Berhad 1MDB. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan hari ini memberitahu persetujuan pembayaran itu dicapai menerusi prosiding Undang-Undang Mahkamah Timbangtara Antarabangsa London dan Mahkamah Tinggi London. Rentetan itu, Malaysia dan Abu Dhabi meletakkan harapan untuk terus bekerjasama demi kemakmuran dan faedah ekonomi kedua-dua negara pada masa hadapan. Barisan Nasional BN menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menarik balik tuduhan yang mengaitkan Presiden UMNO sebagai dalang pendakwaan rasuah ke atas bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan. Surat tuntutan yang dihantar BN melalui peguamnya itu turut menyifatkan kenyataan pengerusi Perikatan Nasional BN dan Ketua Penerangannya iaitu sebagai satu tuduhan yang melampau. Selain menarik balik kenyataan, dua pemimpin tertinggi PN itu juga diminta untuk memohon maaf secara terbuka dan membayar balik pampasan ganti rugi di atas kenyataan serta fitnah dilakukan. Pengarah komunikasi BN Samsul Anwar Nasarah berkata, kenyataan Muhyiddin jelas satu fitnah, melulu, besar dan disengajakan untuk menutup kerosakan yang kini berlaku dalam PN sendiri. Tambahnya, Ahmad Zahid tidak pernah sesekali menyalahgunakan jawatan dan kedudukan untuk mendakwa pemimpin PN dan fokus timbalan Perdana Menteri itu adalah untuk menguruskan hal ehwal negara, khususnya meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi hidup masyarakat desa. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir membuat keputusan menarik diri daripada menjadi calon naib Presiden UMNO pada pemilihan parti itu kali ini. Menurut Zamri, langkah itu juga diambil selepas berbincang dengan kepimpinan parti. Jelasnya, dengan mengambil kira tugas rasmi sebagai Menteri Luar Negeri di dalam kerajaan baharu ini, banyak perkara dan urusan hal-hal di luar negara yang perlu diuruskan demi memartabatkan Malaysia di persada antarabangsa. Tambahnya, sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional BN, beliau mahu memberi keutamaan dalam mengukuhkan hubungan antara parti dan gabungan BN dan antara parti dalam kerajaan perpaduan. Antara pemimpin yang mengesahkan untuk bertanding dalam jawatan tersebut adalah Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Datuk Seri Rizal Merican, Ahli Parlimen Simpang Renggam Datuk Seri Hasni Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azlina Osman Said dan dua penyandang terdahulu iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Datuk Mazhil Karli. Pelancong dari 10 negara berisiko rendah dibenarkan menggunakan sistem pagar automatik AutoGate di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasyuddin Ismail berkata, 3 buah negara berisiko rendah seperti Singapura, Brunei dan New Zealand termasuk kumpulan 7 G7 kini dibenarkan menggunakan kemudahan tersebut yang sebelum ini hanya dikhususkan untuk rakyat Malaysia bagi mengurangkan kesesakan di pintu masuk negara.
Dalam pada itu, Saifuddin memberitahu bahawa beliau akan berada di KLIA petang ini bagi memaklumkan pembukaan semua autogate kepada pengebara terutamanya dari negara berisiko rendah. Beliau berkata demikian untuk menjawab soalan tambahan daripada Datuk Mumtaz Matnawi, PN Tumpat, berhubung kesesakan di pintu masuk utama imigresen sehingga perlu mengambil masa lama untuk menunggu. Seorang kanak-kanak lelaki maut selepas terjatuh dari tingkat 14 sebuah hotel di Jalan Karamunsing, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Mangsa yang berusia lingkungan 12 tahun dipercayai terjatuh dari tingkap sebuah bilik yang berada di tingkat 14 ke beranda tingkat 5 bangunan hotel berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sabah berkata, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu bersama unit bantuan perkhidmatan kecemasan dihantar ke lokasi kejadian sejurus pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.44 pagi. Tambahnya, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan kes telah diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Seorang ahli Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya didenda RM3,000 oleh Mahkamah Magistrate Melaka hari ini atas kesalahan menjual minuman keras tanpa lesen tahun lalu. Mahkamah menjatuhkan hukuman itu terhadap M. Tiruselvan, 40 tahun, yang mengaku bersalah sejurus pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Syarda Syiham Muhammad Sulaiman. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh yang mengusahakan kafe hiburan didapati bersalah melanggar syarat lesen perniagaan dengan menjual minuman keras tanpa lesen. Sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 11(2) Aknamen Hiburan dan Tempat Hiburan 2001 serta boleh dihukum di bawah Seksyen sama. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman denda RM3,000 atau penjara 4 bulan jika tertuduh gagal membayar. Tertuduh akhirnya membayar denda tersebut. Gara-gara tidak berpuas hati dengan penangguhan pilihan raya tempatan, rakyat Sri Lanka melakukan protes sehingga polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata dan meriam air untuk menamatkan bantahan berkenaan. Protes ini berlaku selepas kerajaan memberitahu mereka tidak mempunyai sumber kewangan mencukupi akibat krisis ekonomi yang melanda negara itu. Menurut Hospital Nasional Colombo, kira-kira 15 orang dirawat akibat cedera ringan selepas ribuan penyokong Parti Pembangkang Kuasa Rakyat Kebangsaan NPP berarak ke arah daerah pusat perniagaan utama di ibu kota Colombo. Mereka tidak mengendahkan amaran polis selepas perintah mahkamah menghalang mereka daripada memasuki kawasan berkenaan termasuk kediaman Presiden, pejabat dan beberapa bangunan utama kerajaan. Perintah itu diperoleh berikutan protes besar-besaran Julai tahun lalu bila ribuan orang menyerbu pejabat dan kediaman Presiden serta mendudukinya selama beberapa hari. 3 individu termasuk bekas suami seorang model terkenal ditahan dan didakwa di Mahkamah Hong Kong hari ini berhubung kes pembunuhan kejam model dan sosialit berpengaruh AB Choi Ting Fong atau lebih mesra dikenali AB Choi yang hilang sejak Selasa lalu. AB 28 tahun telah ditemui mati tragis selepas anggota badan mangsa dikerat serta dibahagikan kepada beberapa bahagian sebelum dimasukkan ke dalam periuk sup dan peti ais. Susulan itu, bekas bapa mertua AB dipercayai menjadi dalang utama pembunuhan itu apabila punca pembunuhan dikatakan bermula apabila wujudnya pertikaian tentang rancangan AB untuk menjual hartanah mewah Canterbury Hills di bawah nama bekas bapa mertuanya.
Ketika serbuan polis turut menemui gergaji elektrik dan penggiling daging yang dipercayai digunakan untuk mengisar mayat mangsa bagi menghapuskan bukti. Suspek turut menyewa sebuah kediaman untuk menjadikan tempat pelupusan mayat mangsa. Pengurangan kadar cukai pendapatan individu bago kumpulan M40 memberi lebihan pendapatan kepada golongan tersebut untuk menampung kos sara hidup. Pensyarah di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad berkata, ia akan memberikan manfaat kepada 2.4 juta pembayar cukai kerana mempunyai lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,300. Sementara itu, pengarah program MBA Putra Business School PBS, Prof. Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, potongan cukai sebanyak 2% amat membantu golongan M40 yang mengurangkan potongan cukai berjadual yang kebiasaannya turut dilakukan oleh pekerja. Jumaat lalu, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pengurangan kadar cukai pendapatan individu Permas Tautin sebanyak 2% melibatkan setiap banjaran pendapatan lebih RM35,000 hingga RM100,000 bermula tahun ini. Peruntukan belanjawan 2023 menimbulkan kebimbangan khususnya berkaitan pembiayaan sebanyak RM250 juta bagi tahun melawat Malaysia 2025. Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Datuk Tan Kok Liang berkata ini kerana kerajaan meletakkan sasaran untuk mencapai 23.5 juta ketibaan pelancong dan penerimaan pelancongan sebanyak RM76.8 bilion. VMY pada edisi 2014 lalu melibatkan pembiayaan sebanyak RM358 juta dengan jumlah ketibaan pelancong seramai 27.44 juta. Sehubungan itu, beliau memberitahu bahawa VMY 2025 memerlukan bajet yang lebih besar seiring dengan peningkatan kos yang ketara berbanding penganjuran pada 2014. Pelumba berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menjelaskan penat menjadi punca beliau gagal mencipta peluang dalam acara pecut pada Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa di Jakarta semalam. Mengalami kekejangan sehingga tidak membolehkan beliau memecut seperti biasa dan memberikan kemenangan kepada pihak lawan. Tambahnya, walaupun menang pada pusingan pertama, namun pada baki kedua menyaksikan lawannya memiliki sedikit kelebihan sekaligus mengesahkan tempat ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Azizul tetap bersyukur dengan pencapaian pada perlumbaan pertama tahun ini selain melihat ia sebagai satu permulaan yang baik untuk dirinya dalam kempen kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024. Pada kejohanan yang sama, seorang lagi pelumba negara, Muhammad Syahfidaw Shahrom, tidak dapat beraksi kerana mengalami kecederaan selepas berlanggar dengan Sam Dakin dari New Zealand pada saat akhir perlumbaan keirin malam kemarin. Manchester United menamatkan penantian 6 tahun mereka sejurus menjorai Piala Liga selepas membenam Newcastle United 2-0 di Stadium Wembley awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, United berjaya menampilkan aksi memberangsangkan sehingga berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-33 menerusi pemain kelahiran Brazil Casemiro. Selang 6 minit kemudian, gawang Newcastle bocor sekali lagi menerusi jaringan penyerang sensasi Marcus Rashford. Dalam perkembangan lain, Erik ten Hag menjadi pengurus Belanda pertama menjulang Piala Carabao bersama Manchester United sekaligus dilihat mampu menjulang lebih banyak trofi kemenangan ke Old Trafford. Untuk rekod, United tidak pernah memenangi Liga Perdana sejak musim terakhir di bawah kendalian Alex Ferguson pada 2013. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 28 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nur Syatilah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.